Nanti kalau kita buat juga, nanti akan masuk dalam neraka. Carilah dalam buku itu. Namanya apa? Bimbingan Mukminin. Ada tak kitab di rumah? Tak ada, ya Allah. Carilah. Mana nak cari? Ya. Tapi mahal, RM50 harganya, ya. Itu Bimbingan Mukminin. Karangan Imam Ghazali. Atau dalam bahasa Arabnya Al-Mau'izatul Mu'minin. Peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ada 20 kebinasaan lidah. Sini sikit aja. Baik, ada pun lidah itu maka iaitu dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia akan apa tu? Zikrullah. Jangan salah baca. Kalau salah baca jadi apa? Zakarullah jadinya. Kalau zakarullah seolah-olah Allah tu ada zakar pula begini, ya. Patutnya baca apa? Sebut, baca betul-betul. Zikrullah. Patutnya apa? Zikir kepada Allah. Ingatkan Allah. Itu guna lidah. Ya, zikrullah. Macam-macam boleh sebut zikrullah tu. Ada namanya tasbih, ada namanya tahmid, ada namanya tahlil, ada namanya selawat, ada namanya istighfar, ada namanya apa? Baca Quran. Ada itu semua itu kumpul-kumpul dia dipanggil apa? Zikir. Semua itu dipanggil zikir. Ada tasbih. Tasbih macam mana? Tasbih. Itu kan? Apa? Subhanallah. Sekali aja sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tak, tak ada. Sekali aja subhanallah. Saya sebut kejap ni. Tapi kerana Allah lah. Ya, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Jadi mana lebih baik, sebut subhanallah ke atau ngata orang? Ya. Kalau ngata orang dapat apa? Dapat dosa. Kalau subhanallah, apa dapat? Dapat pahala. Memenuhi langit dan bumi. Jadi lepas ini kau naik bas sekarang, tak payahlah bersembang, ya. Lepas ni naik bas ni, tak payah bersembang. Pasal tudung lah. Pasal apa? Pasal gelang lah. Pasal rantai panjang lah. Pasal cincin lah. Lebih lagi sembang ngata orang pula tu. Ngata Najib lah, ngata Rosmah lah, ngata Zahid Hamidi lah. Lagi dosa dapat. Ya. Apa buat? Tengok dalam barang. Subhanallah. Atau Alhamdulillah. Itu namanya apa? Tahmid. Namanya tahmid. Atau Allahu Akbar. Itu kan namanya apa? Takbir. Itu namanya takbir. Sebut banyak-banyak takbir. Allahu Akbar. Ada orang tak lalu nyebut takbir. Marah dia kalau orang nyebut takbir. Orang sebut Allahu Akbar, dia marah. Kau ingat ini pas ke ni? Sudah pas je jadi. Takbir Allahu Akbar tu pas punya ke? Siapa punya? Allah yang punya. Kita puji Allah. Siapa marah sekarang, semayang sekarang, jangan sebut Allahu Akbar. Usalli fardha zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jangan sebut Allahu Akbar. Sebut apa? Sebut apa-apa lah. Ya ho janggeli kahir. Betul kan? Udah marah nyebut Allahu Akbar. Banyak-banyaklah menyebut Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi 3 kalimah tadi. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Itu namanya apa? Wala ilaha illallah itu namanya apa? Tahlil. Itu namanya tahlil. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu guna lidah untuk memuji Allah, untuk berzikir kepada Allah, ya. Untuk membaca Quran, untuk berselawat, untuk istighfar. Itu gunanya lidah, ya. Allah jadikan lidah tu untuk itu. Bukan dijadikannya lidah tu untuk mengumpat.
Bukan jadinya lidah tu untuk mencarut. Bukan jadinya lidah tu untuk apa? Untuk takabur, untuk sombong, untuk ego, tak ada. Dijadikannya lidah tu untuk zikrullah, ya. Okey. Dan membaca Quran. Hari ni dah baca Quran belum? Ya, paling kurangnya bacalah satu ayat dalam Al-Quran. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila baca itu dah macam dia membaca 1/3 daripada Al-Quran. Sekali aja kita baca qul huwallahu ahad dari mula sampai habis, seolah-olah membaca 1/3 daripada Al-Quran. Kalau dia baca 3 kali, kalau dia baca 3 kali, seolah-olah membaca seluruh Al-Quran. 3 kali. Tapi tak sama juga, ya. Pahalanya je, bukannya sama. Nilainya dengan membaca seluruh Al-Quran. Yang baiknya apa? Baca seluruh Al-Quran tu. Itu guna lidah. Dan engkau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Kita gunakan lidah tu untuk mengajar ilmu. Ustazah jangan duduk diam je di rumah. Sampaikan ilmu Allah tu kepada orang-orang yang memerlukannya, kepada masyarakat. Jangan monyok aja di rumah. Suruh orang ajar tak ada. Suruh orang apa semua tandak saja, duduk aja di rumah. Itu ustazah apa itu, panggil ustazah apa kelonnya? Ustazah ngantuk. Ustazah lalai. Ghafilin, yang lalai. Ustaz pun itu juga. Ya, ada ustaz yang duduk rumah aja tak nak ngajar. Ya, saya tak layak kata. Dia dah ustaz tak layak. Sebab sedangkan apa kata Nabi? Balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Kalau kira tak layak yang ngajar ni layak ke tak? Kalau kira tak layak yang ngajar ni layak ke tak? Dia bukan ustaz, dia apa? Cikgu. Tapi bukan kira layak tak layak. Kita tahu satu, sampaikan satu. Tahu dua, sampaikan dua. Tahu tiga, sampaikan tiga. Tahu 1000? Sampaikan 1000. Ya, walaupun satu ayat. Ya, itu guna lidah. Kejap ni dah berapa ayat dah disampaikan? Sikit banyak ke? Pagi tadi lagi. Bila subuh pula pagi tadi. Ini lagi kali kedua. Sekarang lagi sekali. Lepas zuhur kan sekali lagi. Lepas itu sekali lagi juga dalam waktu zuhur juga, sebelum masuk asar. Lepas itu melangkah sekali lagi. Hari ini sampai 5 kali tahu. Menyampaikan, itu guna lidah. Menyampaikan ilmu Allah kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan. Kalau tidak, ngajilah. Tak nak, tak ngapa, tak payah ngaji. Itu guna lidah. Menyampaikan apa? Kepada jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Memberi tunjuk atau engkau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Katanya jalan makrifah. Apa kata makrifah? Apa kata makrifah? Jalan mengenal Allah. Kita kenal Allah. Siapa yang kita sembah, kita kenal. Itu guna lidah. Dan negeri akhirat. Kita ni semua nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Ke negeri akhirat. Negeri akhirat tu jauh benar kenang kita. Mana? Mana jauh benar ke? Di mana? Ada di London? Di Washington? Di Jepun ke? Di mana? Jalan kaki boleh sampai? Nun. Pergi ke sana, ada jumpa traffic light dah. Naik atas bukit yang depan tu, itu akhirat lah tu. Tapi kejap ni dak lah lagi. Tak lama lagi semua akan pergi ke situ. Itu negeri akhirat. Sebelum situlah dicari bekalan yang sebanyak-banyak mungkin. Itu guna lidah. Menyeru manusia kepada kebaikan. Kerana kita tak lama lagi akan sampai ke negara yang kekal abadi. Namanya akhirat.
Dan menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan. Artinya apa? Suruh buat baik. Mari kita sembahyang. Mari kita mengaji. Mari kita baca Quran. Mari kita berzikir. Mari kita bertasbih. Mari kita bertahmid. Mari kita beristighfar. Mari kita apa lagi? Berselawat dan sebagainya. Itu menyuruh kebajikan tu. Mari kita membantu orang miskin. Mari kita membantu orang-orang yang kurang upaya dan sebagainya. Itu semua menyeru kepada kebajikan. Dan mencegah apa? Kemungkaran. Nak ada lidah tu. Kalau tidak macam mana nak mencegah daripada kemungkaran? Tengok orang tak bertudung tu, kamu janganlah tak bertudung. Tengok orang mencuri tu, kamu janganlah mencuri. Tengok orang tengah berjoget, apa buat? Pergi joget sama-sama. Apa buat? Tegahlah, henti kalau kamu ni berjoget, tak ada apa faedahnya dan sebagainya. Itu artinya mencegah kemungkaran. Itu guna lidah tu. Dan menegahkan berbuat kejahatan. Jangan minum arak, jangan berjudi, lagi jangan merompak, jangan berzina, lagi jangan ngumpat orang, lagi jangan apa lagi? Tak tahu lagi jangan apa? Jangan isap rokok. Isap rokok tak apa hukumnya? Sekali lagi, tak berani nak menyebutnya. Isap rokok apa hukumnya? Kuat-kuat apa hukumnya? Kabur pada suami masing-masing. Bahawa hisap rokok tu hukumnya haram. Kabur, siapa ngabur? Siapa ngabur kan? Ustaz Ibrahim. Dia datang jumpa Ustaz Ibrahim. Kerana hisap rokok tu hukumnya haram. Walaupun dia ustaz. Ada tak ustaz hisap rokok? Ada, haram. Ustaz tak berdosa ke? Ustaz tak masuk neraka ke? Bila buat satu yang haram. Hisap vape? Tak vape? Banyak rokok juga. Tapi asapnya banyak benar. Apa hukumnya? Haram juga. Ini dia. Baik. Jadi itu guna lidah. Menegah daripada berbuat kejahatan. Dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu. Dapat dia menyatakan apa yang terkandung dalam hatinya dengan menggunakan lidah. Kalau tak dalam fikiran dia, siapa yang tahu? Saya tak tahu apa dalam fikiran perempuan kejap ni. Tapi dalam hati tu tak tahu. Tapi nyatakan kepada saya. Guna ke lidah tu. Kenapa? Ustaz, pukul 10 suku apa buat? Berhenti. Itu guna lidah. Kalau tak ada lidah, mana nak tahu? Ngapa berhenti pukul 10 suku? Kerana komen nak naik bas. Bas dah nunggu. Kemal pun dah pakai olek-olek je. Sekarang tak nampak pula demang. Itu guna lidah. Ini praktikalnya ni je tak? Ada bangkangan? Tak ada ya. Itulah guna lidah. Kalau tak ada lidah mana nak ngabur kan? Itu dia. Itu guna lidah. Ustaz ni nyengat saja, ngenes saja. Mana buatnya? Benda yang betul ya. Menegahkan akan berbuat kejahatan dan kau dapat menyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu daripada segala hajatmu dunia dan akhirat. Dunia ada hajat tak? Ada. Akhirat ada hajat tak? Ada. Kita berdoa kuat-kuat nak akhirat tak? Apa doanya? Rabbana. Lagi? Atina fid dunya hasanah. Lagi? Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Itu kehendak kita di akhirat. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Kalau saya 3 kali apa tu? Wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Supaya kita jauh daripada api neraka. Itu dia. Itu guna lidah. Kalau tak ada lidah macam mana? Dalam hati ajalah orang tak dengar doanya. Dia doa dalam hati boleh tak? Boleh. Tapi nak jadi imam mesti gunakan lidah supaya dengar yang lain tu ya. Saya nak ngajar ni, mesti ada lidah. Kalau lidah tak guna, apa gunanya? Duduk di sini. Perempuan tengok saya tengok perempuan ni. Itu aja. Bila nak cakap lidah tak ada, apa tak? Dengar ke tak?
Atas. Itu guna lidah. Nak bagi dengar. Kemudian, maka hendaklah. Sudah kita tahu faedah lidah tu. Apa gunanya? Yang pertama untuk berzikir. Yang kedua untuk baca Quran. Yang ketiga apa lagi? Menyeru kebajikan. Yang keempat mencegah kemungkaran. Yang kelima untuk menyampaikan hajat di hati. Banyak benar guna lidah tu. Sebab itu kita ada lidah bagi Tuhan, hendaklah kita mensyukuri lidah yang diberi Allah kepada kita. Mensyukuri lidah tu macam mana? Macam mana mensyukuri lidah? Mensyukuri, syukur kepada Allah kerana bagi kita lidah ni. Macam mana? Gunakan lidah itu pada tempat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jangan salah guna lidah. Gunakan. Lepas sembahyang, wirid. Gunakan lidah tu untuk wirid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan asal lepas salam. Lepas salam, bah. Lepas salam, bah. Tahu bah? Kumbah. Lepas salam, kumbah. Lepas salam, kumbah. Wiridlah kejap. Orang perempuan saya tak tahu, tak boleh tengok ke belakang pun. Tambah gelap cermin ni dah. Dah tak nampak apa dia buat di belakang. Wiridlah dulu, tunggu dah habis doa tu imam tu baru dia bangkit. Ini dah bangkit belum apa lagi dah bangkit bingkas kulu kalio. Tahu kulu kalio? Kedarat ke baru. Tak lalu macam apa? Macam lipas kudung aja. Tunggulah wirid dulu, zikir dulu, ingatkan Allah dulu, sebut nama Allah dulu banyak-banyak. Barulah nak bangkit. Itu guna lidah. Kemudian, segala hajatmu dunia dan akhirat. Kemudian hendaklah engkau pelihara akan lidahmu itu. Pelihara itu artinya apa? Jaga, jangan buat. Apa yang jangan buat? Daripada berdesat ke tu? Berdusta. Tulis atas tu, berdusta. Tulis rumi atas tu. Mana yang Jawi tu? Tulis rumi. Nanti kan balik koma. Berdesat. Apa nama yang berdesat? Jangan berdusta. Sama ada bersungguh-sungguh atau bersenda. Jangan berdusta. Dia nak menyenyapkan anaknya supaya jangan teroyak. Anak tu teroyak aja. Kuak. Dia pun nepuk dinding. Diam. Ada hantu balik dinding. Berdusta ke tak tu? Dosa ke tak? Apa hukumnya? Haram. Berdusta tu hukumnya haram. Ada tak pernah buat apa itu? Ada ke tak pernah? Dia tak ada anak ke ni? Ada ke tak ada? Ada. Usah buat lah. Saya dah tua tahu. Kadang-kadang bergurau dengan anak-anak tu. Berdusta. Kamu tu mak beli di market. Katanya. Budak saya ni dia bukan tahu. Kamu tu mak beli di market. Kedai Cina Kurih market tu. Tahu kenal? Kedai Cina Kurih market tu kenal? Asui namanya. Mak beli benda dia tu katanya. Padahal berdusta kan betul cakap macam tu. Berdusta. Saja-saja berdusta. Siapa saja-saja berdusta, dia telah menempahkan tempat duduknya di dalam neraka. Siapa hendak angkat tangan? Sengaja berdusta. Tak ada apa sebab, tak ada apa alasan. Sengaja berdusta. Apa akibatnya? Sekali lagi. Apa akibatnya? Dia telah menempahkan tempat duduknya dalam neraka. Dia nempah tempat duduknya dalam neraka. Siapa hendak angkat tangan? Dia booking tempat duduknya dalam neraka. This is my place. You don't disturb me. Don't come here. This is my position here in hell. Siapa hendak? Jadi sebab itu jangan berdusta walaupun bergurau. Nabi ada tak bergurau? Tapi dia bergurau pun berdusta ke tak? Tak. Dia bergurau ada. Dia ngabur pada mak mentuanya. Mak mentuanya tu dah tua. Isteri kepada Sayyidina Umar. Hafsah namanya. Dia dah tua. Nabi ngabur pada dia. Mak, kata. Dalam syurga tu tak ada orang tua. Tahu mak, kata. Dengar itu. Bukan Hafsah ini. Dengar itu.
Teroyaklah Hafsah tu. "Alah, aku dah tua, aku tak merasa lah masuk syurga ya." Kata dia teroyak. Senyum aja Nabi dengarnya. Menampakkan giginya yang mulia tu. Nabi tu senyum dengarnya. Pasal dia tahu. Kemudian dia ngabur pada maknya. "Mak, aja betul mak, dalam syurga tu tak ada orang tua," katanya. Kerana orang tua kalau mati layak masuk syurga, dia kembali menjadi muda. Esok kat besar esok, muda balik tau. Dia dapat, kalau dapat masuk syurga lah. Muda balik. Lebih muda daripada perempuan tau. Pakaiannya lebih merolik-rolik daripada pakaian perempuan ni. Itu dia ya. Dengar itu ye ke? Baru dia senyum. Kena gelak dia dengarnya. Itu Nabi bergurau pun dia tak pernah menipu dalam pergurauannya. Kita medang aja nipunya. Medang aja bergurau-gurau sampai menipu. Itu berdosa. Walaupun bersenda-senda, kena bercakap dengan benar. Jangan berdusta. Cuma puan-puan, berdusta ni ada kalanya wajib, ada kalanya harus. Tapi prinsipnya, asasnya haram. Berdusta itu tetap haram. Tapi ada kalanya wajib. Bila wajib? Bila berdusta itu jadi wajib? Bila dia nak menyelamatkan nyawa seseorang atau menyelamatkan harta seseorang, ketika itu wajib dia berdusta. Haram dia cakap benar. Jepun datang. Masa zaman Jepun dulu lah, dia datang, pedangnya berkilat-kilat je. Nak mencari Ustaz Ibrahim. "Mana itu Ustaz Ibrahim?" kata dia. "Saya mau potong dia punya kepala." Saya tengah ngajar apa ni dah. Datang dia. Nengok dia datang, saya pun nyorok atas tu. Nyorok atas halang ya. Ada pula yang betul benda ngabur pada Jepun tu, dia ada atas katanya. Apa hukumnya? Apa hukum yang ngabur itu? Haram, berdosa kalau cakap benar. Padahal betul tak dia cakap tu? Betul ya. Dia duduk di atas. Tapi hukumnya haram. Kalau dia tengok kata tengok betul-betul ada macam putihlah kepala Ustaz Ibrahim. Dia nak menyelamatkan nyawa Ustaz Ibrahim, dia wajib berdusta, wajib berbohong. Dia sudah lari sana, JKR kuarter sana, kata dia, ngabur pada orang Jepun tu. Orang Jepun belum nak terus apa? Kejar dia sampai ke JKR kuarter tu. Tengok-tengok tak ada. Balik kemari Ustaz Ibrahim dah balik. Udah balik ke Taman Melayu, dah lepas. Maka ketika itu dia dapat pahala ke dapat dosa? Dapat pahala. Berbohong dapat pahala. Enggak tak? Tapi nak menyelamatkan nyawa seseorang. Ada ketikanya harus. Berdosa pun tidak, berpahala pun tidak. Sebagai apa? Dia nak mendamaikan dua orang yang berkelahi. Contoh je lah. Dua orang yang bergaduh, dia nak damaikan kedua-duanya. Jadi dia berbohong tu. Dia ada dua bini. Tahu ke dua bini? Seorang tua, seorang muda. Jadi dia pergi kepada bini mudanya. Dia belinya mi kedai mamak tu. Mi goreng. Mi goreng mamak. Dia belinya. Lepas tu bawanya balik kepada isteri mudanya. Dia pun bagi mi goreng mamak tu pada isteri mudanya. Dia ngabur, "Nah, ini mi goreng ni." Kata. Bukan dia ngabur beli kedai mamak. Dia ngabur, "Ini kakak kamu tadi banyak masak pula. Dia baginya lebih, baginya kirim daripada kamu." Katanya. Isteri muda tu tengok mi apa? Dia baik pula kakak aku ni. Padahal sebelum itu apa? Sebelum itu mereka bermusuh. Dia pun makan, sedap pula katanya. Tengah panas, habis tak sedapnya. Dia makan, baik betul kakak aku ni katanya. Lepas tu, dia pergi pula gila bini tuanya. Dia belinya kain batik cap semut. Tahu kain batik cap semut? Kedai mamak juga dia belinya. Betul dia bagi kain batik tu. "Nah, ini adik kamu kirim tadi," katanya. Ngapa katanya? Dia bawa balik Kelantan, dia banyak beli kain, dia baginya kamu selai. Apa kata bini tuanya tu? "Baik pula adik aku ni Begitulah hari-hari. Bila jumpa je bini tua, dia kata, "Adik kamu kirim salam." Bila jumpa bini muda, bini muda apa? "Kakak kamu kirim salam." Itu kirim salam. Lama-lama,
Udah sejuk dia mah. Tak ada lagi marah. Bila berjumpa, berpeluklah dia mah. Senyum je suami tu dah baik-baik ya. Itu yang kata Piramli tu apa? Yang kata Piramli apa? Ya. Kalau dua-dua merajuk, anak kahwin 3. Senangnya dalam hati. Lagi? Ya Allah, tak tahu ke dia mana, mau berdoa aja. Kalau beristeri 2, lagi? Ya. Udah dia nyanyi tu. Ya. Kalau isteri tua merajuk, apa? Saya pergi ke isteri muda. Kalau isteri muda merajuk, saya pergi ke isteri tua. Kalau dua-dua merajuk, saya kahwin 3. Itu Piramli. Dia tu sebenarnya dia mengajar kita kehidupan, ilmu kehidupan. Ya. Sebab itu untuk itu boleh nipu. Boleh menipu, hukumnya harus. Apa arti harus? Harus apa artinya? Dibuat atau ditinggalkan, tidak berdosa dan tidak berpahala. Boleh. Hukumnya harus menipu. Kalau untuk membaikkan dua orang yang sedang berkelahi. Ya, tengok siapa berkelahi dengan siapa ni. Kita pergi jumpa orang ni, khabar si anu kirim salam kata. Ya. Jumpa pula dia, khabar si anu kirim salam kata. Lama-lama dah. Baik benar dia mana. Sudah berbaik-baik. Tak ada lagi bergaduh. Itu hukumnya apa? Harus. Ya. Dia tak ada sunat ya. Nipu tak ada sunat. Yang ada bohong sunat, tak ada. Yang ada 3 hukum aja. Asasnya haram. Kemudian boleh jadi wajib, boleh jadi harus. Dia tak ada bohong makruh, tak ada. Bohong sunat pun tak ada. Itu bohong ya. Jangan gunakan lidah tu untuk berdusta. Kecuali kalau yang wajib ataupun yang harus. Itu boleh. Jangan gunakan lidah tu daripada berdusta. Sama ada sungguh-sungguh atau bersenda. Maka jangan engkau biasakan berdusta dengan bersenda-senda. Jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda. Kerana membawa yang demikian itu kepada berdusta yang sungguh-sungguh. Kalau mula-mula berdusta dengan bersenda-senda, nanti akan bersungguh-sungguh berdusta. Kalau bersungguh-sungguh, dia telah menempahkan tempatnya di dalam neraka. Ya. Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatahajjaz falyatahabbau falyatahawwa maq'aduhu minan nar." Barang siapa berdusta dengan sengaja, maka dia telah menempah tempatnya di dalam api neraka. Baik, inilah kata Imam Al-Ghazali. Ya, kata Imam Al-Ghazali bahawa berdusta itu satu dosa, bukan sekali dosa tu, satu dosa yang besar. Dosa itu dosa besar ya, bukan dosa kecil tau. Satu dosa yang besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal kadzib. Artinya jauhi kamu daripada berdusta. Iyyaka tu jauhi kamu. Jangan dekatkan dengan berdusta. Fa innahu ma'al fujuri wa human nar. Artinya takuti olehmu. Itu bukan tekuti tu, takuti. Tulis rumiatannya, takuti olehmu akan berdusta. Itu bukan berdesat ya, berdusta. Maka bahawasanya orang yang berdusta itu berserta dengan orang yang berbuat maksiat. Dia satu maksiat. Itu yang pertama, jaga lidah daripada berdusta. Jangan nak nipu je kerjanya. Asal bercakap nipu, asal bercakap nipu, asal cakap nipu. Orang yang suka menipu tu tanda apa? Tanda apa? Tanda apa? Munafik. Siapa tak jadi munafik angkat tangan? Itu dia bukan munafik hakiki, tapi ada tanda-tanda munafik di dalam dirinya. Itu kalau dia suka berdusta. Ya. Orang munafik tu Tuhan marah ke Tuhan gemar? Tuhan marah ke Tuhan gemar? Tuhan benci ke Tuhan berkenan? Tuhan benci. Orang munafik itu ditempatkan nanti di mana? Di mana? Dalam neraka yang bawah sekali. Itu orang munafik. Salah satu tandanya ialah dia suka berdusta.
Ya, salasum fil munafiq kata Nabi. 3 tanda orang-orang yang munafik itu. Iza haddasa kazzaba. Apabila bercakap berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji mungkir janji. Wa iza tumina khana. Bila diberi kepercayaan dia khianat. Itu 3 tanda orang munafik itu. Salah satu yang ketara, asal bercakap dusta, asal bercakap dusta, asal bercakap dusta. Ya. Jangan jadi orang yang munafik. Kerana berdusta itu salah satu tanda orang munafik. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya, dan keduanya itu di dalam api neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kizba min abwabin nifaq. Ini dah disebut tadi dah ya. Bahawasanya dusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Tapi nak lanjutkan bab dusta ni, syahdan. Ketahui olehmu, syahdan tu bermula. Syahdan, dusta itu satu pintu daripada bukan. Syahdan, terkadang dusta itu jadi wajib. Saya sebut tadi ya. Terkadang dusta itu jadi wajib. Apa kata wajib? Dibuat dapat pahala, tak hendak dibuat jadi dosa. Bermakna kalau berdusta dapat pahala. Kalau cakap benar, berdosa. Berdosa cakap benar, main tu. Ini bukan hukum baru ni. Bab dusta aja. Ketika itu wajib berdusta, kena cakap bohong. Bila cakap bohong dapat pahala. Bila dia cakap benar dapat dosa. Ya. Bila masanya? Ada masa tertentu, bukan setiap kali ya. Bukan setiap hari, setiap masa, setiap ketika, bukan. Ada masa-masa tertentu. Kalau dia berdusta, dapat pahala. Kalau dia bercakap benar, dia dapat dosa. Apa? Bila? Ya. Syahadan terkadang dusta itu jadi wajib. Dan kadang-kadang dusta itu jadi mubah. Mubah tu artinya apa? Harus. Mubah tu harus. Tu di atasnya tu harus. Mubah ya. Yang ni harus. Dan misal yang wajib itu seperti ia berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh orang dengan zalim. Dia tahu orang yang nak bunuh tu orang zalim. Jepun ke, Yahudi ke, mana tahu kan Yahudi dapat memerintah Malaysia tu. Kita diperintah oleh Yahudi, apa kerja orang Yahudi tu? Membunuh orang Islam macam kerjanya. Jadi masa itu kalau ditanya, kita wajib berdusta. Kalau cakap benar berdosa nak hukumnya. Sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh orang dengan zalim, atau hendak melepaskan pertaruhan orang kepadanya. Ya. Orang nyimpankan duit pada kita RM20,000. Datang perampok malam tu, cari tak jumpa. Ada ke lagi duit kamu? Tak ada katanya. Jangan katakan ada. Jangan nunjuk pula. Jangan betul benda. Ada. Bawa lemari tu cari. Udah ada. Tengok macam berdosa dia tu, kerana yang itu pertaruhan orang, bukan kata dia. Kalau kata dia tak apa. Ada dah orang bila dia tanya, ada lagi ke duit kamu? Ada dah orang begitu. Ada. Siapa? Syekh Qadir Jailani. Syekh Qadir Jailani itu, masa dia itu budak-budak besar-besar inilah, umur 10 tahun ke 9 tahun gitu lah. Dia pergi mengembara nak menuntut ilmu. Maknya jahitkan duit itu dia masuk ke dalam baju, dia jahit baju tu. Dalam baju tu ya. Nak mengeluarkan duit tu kena tetah dulu baju tu, baru dapat keluarkan duit tu. Ya. Perampok tu datang, cari dapatlah sikit duit di luar. Kata perampok tu, ada lagi ke duit kamu wahai budak? Kata ketua perampok tu. Jawab dia Syekh Qadir Jailani apa? Ada. Mana? Ada dalam baju ni, tetah ni dapat nyampaklah kamu. Datang perampok tu ambil pedang, tetahlah tetah tu ya. Bila tetah tengok berkesal-kesal duit. Oh ye weh kata dia. Pandai dia, agaknya perampok tu orang kampung gajah apa je. Ye weh katanya. Banyak dapatnya. Lepas tu ditanya perampok tu, yang kamu kabur pada aku tu ngapa? Kata perampok tu. Kalau kamu tak kabur, tidak aku tahu katanya. Apa jawab Syekh Qadir Jailani? Mak saya berpesan jangan cakap bohong. Dia dengar cakap maknya, jangan cakap bohong. Itu sebab saya tidak cakap bohong. Kamu tanya ada tak duit saya? Ada lah, benda tu ada. Dengar itu perampok tu apa kata perampok tu?
terus melutut minta ampun dengan Syekh Qadir Jailani. Ampunkan aku wahai budak. Kamu kecil lagi dah bercakap benar. Aku ni dah tua bangkai merompak lagi, mau nyusahkan orang lagi. Tak sedarkan diri aku lagi dah. Ampunkanlah aku ya hai budak. Kata Syekh Qadir Jailani, aku mana ada kuasa ngampunkan kamu. Kamu nak ampun minta kepada Allah Ta'ala. Terkejut orang-orang bawah dia. Dia ada 40 orang. 40 penyamun di belakang dia tu. Tak pernah dengar ke cerita Ali Baba Bujang Lapuk dengan 40 penyamun belakang tu. Terkejut dia main tengoknya. Ketuanya tu melutut di hadapan Syekh Qadir Jailani. Kerana dia cakap benar je. Sehingga perompak boleh bertaubat pada kejap-kejap itu. Itu fadilat bercakap benar, tahu? Fadilat jangan nipu. Lagi satu fadilat semayang. Ada seorang merompak. Cerita lain bukan cerita Qadir Jailani tu. Fadilat semayang. Dia pergi minta fatwa kepada seorang warak. Dia dulu jahat. Kata dia ngabur pada tok gurunya, boleh tak saya taubat, tapi saya nak, dia kerjanya mencuri aja kerjanya. Boleh tak saya taubat, tapi saya nak terus mencuri, boleh tak? Tuan guru tu canggih punya tuan guru tau, bukan macam yang ngajar ni. Kalau dia tak boleh lah. Tuan guru tu canggih. Apa kata? Boleh. Dengar itu seronok benar dia. Boleh kata. Tapi ada 2 syarat. Yang pertama, kamu jangan cakap bohong. Yang kedua, kamu jangan tinggal semayang. Tak boleh cakap bohong, jangan tinggal semayang. 2 tu aja. Kamu mencuri lah, tak ngapa. Dia dengar itu seronok benar lah. Dia pun seronok lah. Kemudian bila malam-malam dia dah siap dengan alat-alat mencuri itu. Bila ditanya orang, ke mana Mika Ibrahim? Tempat nak mencuri. Rumah siapa? Rumah Syida katanya. Bila dengar itu macam? Bila dengar itu, orang pun bagi amaran lah pada Syida, jaga rumah kamu. Haji Ibrahim nak mencuri barang rumah kamu katanya. Dia sudah jaga dengan parang, dengan apanya semua. Dengan suaminya pun jaga sekali. Bila dia tengok, tak ada tidur dia main ni, balik langsung melepas. Esok habis tu juga tanya nama, malam ni kamu nak mencuri di mana? Aku nak mencuri rumah Kak Besar katanya. Begitulah tiap-tiap malam. Dapat ke tak dapat dia mencuri? Tak dapat. Oleh kerana tak dapat di kampung itu, dia pun pergi kampung lain. Biar orang tak kenal. Dia pergi Kayu Hitam Labu. Ini cerita betul ni, bukan longgok-longgok tau. Sahabat Nabi ni. Cerita betul. Dia pun pergi ke Kayu Hitam Labu, tapi tak ada tempat Kayu Hitam Labu tu dalam cerita kitab tu. Ini saya longgok-longgok lah nama tempat tu. Sampai ke rumah tu dia pun mencuri lagi. Dia kumpulkannya kereta tu, kumpul. Tiba-tiba sampai waktu subuh, dia belum sembahyang subuh lagi. Tadi dia akan dua syarat. Yang pertama, jangan cakap bohong. Yang kedua, jangan tinggal sembahyang. Dia pun ditampilnya azan di rumah orang yang dia mencuri tu. Pasal dia dengar cakap tu guru tu, dia pun azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejutlah tuan rumah tu tengok ada orang azan. Lepas tu dia pula jadi imam. Tuan rumah tu jadi makmum. Udah lepas semayang tu, tuan rumah tu beria benar salam dengan dia. Terima kasih tuan kerana menyelamatkan harta saya. Kalau tidak habislah harta saya. Kata dia pencuri tu, aku lah yang mencuri ni tadi. Tak percaya juga. Terima kasih. Kata. Sampai dibaginya pula sedikit harta kepada pencuri tu. Punyalah gembira. Lepas itu dia taubat terus. Langsung tak mencuri lagi. Kerana fadilat apa? Fadilat jangan cakap bohong. Jangan tinggal sembahyang. Sehingga dia jadi orang baik lepas tu. Jadi wali Allah pula lepas tu. Ini dia hebatnya. Kalau kita tidak bercakap bohong. Wallahu a'lam. Dia dah tengok jam. Dah betul lah 10 subuh dah. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf.